Sallallahu ala Muhammad. Keseluruhan harta Umar Al-Khattab setengah daripada hartanya semuanya untuk jalan Allah. Adakah mereka ini jadi miskin? Abu Bakar kembali kaya, Umar kembali kaya, Abdul Rahman bin Auf sampai mati pun kaya. Tidak ada kata miskin. Sebab ada orang Melayu kata apa? Pepatah orang Melayu kata, gunung jerai itu pun kalau dikikis tiap-tiap hari pun habis. Ini kan pula kamu duduk sedekah tiap-tiap hari, habis duit kamu nanti. Jangan kata habis, tuan-tuan. Allah bagi jalan yang kita tak tentu. Kita dah ada pensin, dah ada rumah sewa, dah ada kedai sewa pun kita tak yakin pada Allah. Sedangkan kadang-kadang orang kampung rumah sewa tak ada, semata-mata harap pada pertanian saja. Jual betik, jual serai. Tak tahu lagi rezeki apa nak ada. Tapi bila nak sedekah, tuan-tuan, tak kedekut sedekah. Ada makji mari jumpa saya, dia nak sedekah kat sekolah saya, tuan-tuan, buat sapu tangan. Dia buka sapu tangan, dia buka. Buat keluar duit. Lagi gulung baik. Dompet pun tak ada. Mubur lah sapu tangan. Kita nak ambil pun tak gamak. Dia kata makcik simpan lah untuk makcik belanja-belanja. Tak usah ni dekat macam itu. Makcik dah niat nak belagi kat sekolah ustaz, bagi kat sekolah ustaz. Dah niat pada rumah. Jangan usah dekat macam itu. Dosa. Dia marah saya pula. Kita nak ambil pun tak gamak. Dia buat keluar sapu tangan. Dia mula-mula dia buka. Orang dulu-dulu style orang dulu tuan-tuan simpan dia sapu tangan. Nasib baik sapu tangan. Kalau ambil pada dada dia. Kejap ustaz, kejap. Lagi haru tuan-tuan. Kita nak ambil pun susah. Orang dulu-dulu simpan dia di situ. Kita ambil pegang panas jangan tuan-tuan. Tapi itulah benda yang paling selamat tuan-tuan. Tempat yang paling selamat sekarang itu dalam beg tangan orang ragut, dalam dompet jatuh, kadang-kadang tertinggal sembahyang disuruh buat dompet. Baik makcik-makcik simpan di situ. Senang tuan-tuan, minta maaf lah. Jadi apa je orang tua-tua buat dia elok lah tuan. Kadang-kadang sekarang baru nampak manfaatnya. Baru nampak sekarang beg tangan tak boleh bawa, rantai tak boleh pakai, gelang tak boleh pakai, orang curi orang ragut mati pula dah. Satu tempat rahsia yang paling sesuai untuk kita simpan. Baik, sesungguhnya kata dia Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Bukan setakat semua harta, darahnya, kerja kerasnya dan waktunya demi kejayaan Islam. Semalam saya sebut di surah Kemensah. Ustaz bila nak berhenti ceramah-ceramah ni ustaz, tak ada rehat langsung ke? Saya kata sungguhlah saya mati baru saya berehat. Selagi hidup, selagi itulah saya bercakap. Tak letih ke ustaz? Tak. Tak penat ustaz? Tak. Sebab buat kerja Islam mana ada penat. Buat kerja Islam mana ada penat. Kita ada juga tidur. Sahabat-sahabat dulu mana ada tidur. Saya tidur juga tak haita. Nak main ceramah tempat tentu hari saya tidur dulu lah haita. Semalam pagi tu nak daripada Ipoh nak sampai KL ni, tidur dulu lah haita. Sahabat mana ada tidur tak. Ada Nabi tidur tak relax, tidur tak ada. Kita unta kita jalan kita tidur relax. Ada juga rehat. Depa ni pun ada. Dan katanya lagi, waktunya demi kejayaan Islam. Dikorbankan masanya untuk Islam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan menjadikannya sebagai sahabat paling mulia, paling agung setelah Nabi dan para Rasul. Yang paling agung siapa? Nabi Muhammad. Semua manusia Nabi ni agung. Siapa Nabi yang paling last sekali? Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam siapa yang paling tinggi. Tetapi yang pastinya manusia selepas Nabi yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Rasul-Rasul habis tutup. Di bawah Nabi-Nabi dan Rasul manusia paling agung siapa? Abu Bakar. Ditimbang iman dia mengatasi berat seluruh bumi dan isinya. Subhanallah tuan-tuan. Kenapa kita tak menjadi macam Abu Bakar? Abu Bakar ni tuan-tuan bukan dia tanya, bukan dia orang main minta dekat dia. Dia tanya di mana tempat yang boleh sedekah.
Di mana tempat yang boleh sedekah? Dia mencari-cari. Kita sekarang kalau orang tak minta, diam. Kalau orang tak minta dengan kita tak bagi. Bila kita tanya lah, kenapa tak minta? Minta saya bagi. Orang cari, di mana boleh saya buat? Di mana boleh saya bayar zakat? Di mana boleh saya sedekah? Di mana? Inilah orang baik. Setengah orang dia duduk di rumah dia. Dia tak tahu apa langsung. Bila orang cakap kesian di sana sekolah, tuan kesian, anak-anak yatim yang tak makan, beras tak cukup, dah beras mahal. Ya, dia orang tak datang jumpa saya. Kalau dia orang datang, saya bagi, beras saya banyak. Ini bukan manusia baik. Manusia baik, dia keluar untuk mencari pahala. Bukan pahala memang masuk dalam rumah dah. Cari pahala. Ini target kita, tuan-tuan. Yang kedua, Uthman bin Affan, menantu 2 kali Nabi Muhammad. Kahwin dengan anak Rasulullah, meninggal anak Rasulullah. Kahwin dengan anak Rasulullah lagi seorang, meninggal juga anak Rasulullah itu. Kata Rasulullah, kalaulah aku ada lagi anak perempuan, nescaya aku kahwinkan dengan kamu, wahai Uthman. Kenapa yang Nabi cakap macam itu pada menantunya? Mesti menantunya itu orang baik. Mesti baik. Sebab tu nak bagi lagi anak. Kalau aku ada lagi anak, aku bagi nikah dengan kamu. Dah habis dah anak aku. Aisyah, Fatimah pun dah kahwin dengan Ali. Habis dah. Tak ada. Kalau menantu tuan-tuan lah, anak tuan-tuan mati, agak-agak nak saling 3. Agak-agak nak bagi tak? Kalau tuan-tuan pun menantu, agak-agak kalau mati lah isteri sekarang, minta pula adik isteri, agak-agak mak mertua nak bagi lah. Mampu dia tak bagi. Cuba tanya, pasal apa dia tak bagi? Pasal apa tak bagi? Coba. Uthman kenapa Nabi bagi? Pasal terlalu baik. Kita nak bagi salin 3 apa? Raya, bukan kata raya. Kalau setakat raya tak balik, segala jenis raya tak balik. Wesak day tak balik, Saifusam tak balik, raya haji tak balik, semua raya tak balik. Apa pun tak bagi duit pun tidak, balik pun tidak. Balik tu makan saja, beras pun tak bawa. Sekarang benda paling mahal tentang beras. Jadi beras lah. Sekarang hadiah untuk hari ibu bagi beras, untuk hari bapa pun bagi beras. Beras sekarang paling mahal sekali. Tapi tak ada benda-benda itu. Uthman dapat. Mati pada usia 80-an. Isteri terakhir Uthman bin Affan namanya Na'ilah. Ya, Na'ilah. Dulu nama Bas. Naiklah dulu punya Bas. Naiklah. Naik accident. Naiklah accident. Dah tutup tu. Ni bahak banyak accident ni konsortium tu pula. Sebulan kena gantung. Asal accident mati. Kalau mati accident lah. Kalau accident bah dipah lah. Tu macam-macam jenis bah sekarang. Isteri dia ni Na'ilah tuan-tuan. Bila orang masuk dalam rumah Uthman, daripada beranda tingkat atas, masuk dan tikam Sayyidina Uthman yang sedang baca Quran. Datang isteri dia Na'ilah ni, tahan, jangan bunuh suami dia. Dia potong segala jari ni. Dipotong tuan-tuan Na'ilah. Dia rembah sekali dengan pedang. Mati sahabat Nabi, salah seorang ahli syurga. 10 sahabat tuan-tuan, berapa orang yang mati tak dibunuh? 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abi Talha fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Bilal bin Rabah fil jannah. Semua Nabi sebut. Nabi sebut pada kita 10 orang sahabat garanti syurga. Abu Bakar je mati tak dibunuh. Umar mati dibunuh. Uthman ibn Affan mati dibunuh. Ali mati dibunuh. Abu Talha mati dibunuh. Zubair Al-Awwam mati dibunuh. Kita boleh bayang tak? Kalau Nabi dah kata dia ahli syurga, mesti orang tu baik. Kenapa orang sanggup bunuh? Maka tuan-tuan tak perlu heran kalau tuan-tuan orang baik-baik, orang tak suka. Tak perlu heran. Nabi Zakaria pun digergaji kepalanya. Nak heran apa? Nabi pun dibunuh, digergaji kepalanya. Tambah kita. Manusia yang dijamin masuk syurga pun dibunuh. Uthman ibn Affan dibunuh tuan-tuan. Maka kalau tuan-tuan di sini nak jadi orang baik-baik, biasalah kalau orang tak suka. Itu benda yang kita kena hadapi. Tuan-tuan jadi ahli surau, tuan-tuan jadi ahli mengaji, tuan-tuan jadi ahli yang memperjuangkan Islam. Orang tak suka, itu benda biasa.
Itu risiko dia. Uthman mati dibunuh. Apa kata dia? Dia menggali perigi Raumah untuk kepentingan kaum muslimin. Dengan tenaga tua dia buka perigi. Dengan perigi itu orang-orang datang ambil air dia. Nama perigi dia dipanggil dengan Raumah. Sekarang mana ada perigi dia, Ustaz? Allah, tuan-tuan pergi bayar bil air surah. Pergi bayar bil air surah. Berapa ribu orang ambil air wuduk. Berapa ribu orang yang pakai mandi dan sebagainya dengan air yang kita bayar. Itulah Raumah untuk tuan-tuan. Buatlah. Bukannya banyak pun bil. Sebulan berapa? Sebulan berapa Tuan Haji? Bil air? RM40. Allahu Akbar. Tapi janganlah tuan-tuan tamak sangat. Setiap bulan tuan-tuan seorang saja. Bulan Februari Haji Mat. Bulan Mac Haji Dolar. Bulan April Haji Bin. Kongsi-kongsi lah. Ni nak dapat Raumah ni. Dengan sebab dia bina telaga itu, Allah membalasnya dengan memberi minum kepada dia mata air salsabil dalam syurga. Sebab dia ahli syurga, dia mesti rasa air salsabilah. Dan dia juga membekalkan para pejuang Islam ketika perang Tabuk. Dan Nabi berkata kepada Uthman tidak akan menderita kerugian untuk selamanya selepas perbuatan ini. Ketika peperangan Tabuk, Uthman membiayai peperangan. Dan Nabi kata kepada Uthman, dia tidak akan rugi. Memang tidak rugi sebab dia ahli syurga. Mati syahid dibunuh tuan-tuan ketika sedang baca Quran. Tua dah 80 lebih masa dia mati. Pun sanggup orang bunuh dia ketika dia jadi khalifah nombor 3. Ali bin Abi Talib mati dibunuh ketika perjalanan nak pergi sembahyang subuh. Umar Al-Khattab mati dibunuh ketika nak jadi imam sembahyang subuh. Baik, yang terakhir, Abdul Rahman bin Auf menafkahkan 700 unta dalam satu-satu masa untuk pergi berperang. Bukan unta saja, siap dia